Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bertemu dalam program tuition online Perlis Mengaji yang diupayakan oleh Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih kepada penganjur atas inisiatif ini bagi mengisi ruang PKP. Baik, pada malam ini giliran Ustazah pula bersama anak-anak pelajar bagi mengisi slot mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Baik, tak kenal maka tak cinta. Okey, Ustazah memperkenalkan diri secara ringkas. Nama Ustazah ialah Puan Nurhayati binti Lee, berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Berkelulusan daripada Universiti Malaya di dalam ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Berpengalaman mengajar selama 20 tahun dan hampir 21 tahun insya-Allah di 6 buah sekolah. Berpengalaman mengajar di 6 buah sekolah, 3 di negeri Sabah, 2 di Perak dan sekarang bertugas sebagai guru di SMK Said Alwi Kangar. Baik, okey, pada malam ini anak-anak kita akan mempelajari bahagian Ulumul Quran di bawah tajuk Ilmu Tafsir dan Kitab-Kitab Tafsir. Ustazah harap anak-anak dapat bersedia dengan nota dan juga alat tulis serta kalau ada buku teks sila buka bermula dari muka surat 89 hingga 94. Baik, objektif untuk pengajian kita pada malam ini ialah untuk anak-anak pelajar dapat menyatakan takrif ilmu tafsir, dapat menyeraikan jenis-jenis tafsir, menjelaskan kepentingan ilmu tafsir, menerangkan syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran dan menerangkan metodologi kitab tafsir. Baik, sebelum Ustazah meneruskan kelas, Ustazah akan mengajar dan di samping itu Ustazah akan membincangkan soalan-soalan yang pernah keluar dalam SPM tahun lepas. SPM, soalan-soalan SPM spasial. Dan jika ada terkeluar bahasa Perlis, minta maaf lah, dah orang Perlis, orang Kelantan tapi duduk di Perlis, jadi bahasa Perlis tu dah sebati dengan diri Ustazah. Baik, okey, kita lihat kepada pengertian ilmu tafsir. Dalam membincangkan pengertian tak dapat lari daripada perbincangan daripada segi bahasa dan juga istilah. Okey, jadi takrif ilmu tafsir ataupun definisi ilmu tafsir dari segi bahasa ialah terang dan jelas. Manakala dari segi istilah ada dua pengertian. Yang pertama, ilmu untuk memahami Al-Quranul Karim, menerangkan maknanya dan mengeluarkan hukum hakam dan hikmahnya. Okey, Ustazah letakkan tulisan 3 tu, memahami, menerangkan dan mengeluarkan tu dengan warna merah supaya anak-anak dapat mengambilnya sebagai perkara yang penting. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafal pengertian ilmu tafsir dari segi istilah ini, kita guna kata kunci 3M. Okey, kata kunci ini Ustazah dapat daripada kawan, sahabat dan juga guru Ustazah di dalam Quran Sunnah. Terima kasih diucapkan kepada beliau, iaitu Ustazah Rosnah. Ustazah Puan Rosnah binti Ali. Okey, 3M ini, M yang pertama ialah memahami. Ilmu tafsir ialah ilmu untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, M menerangkan, maknanya menerangkan makna ayat Al-Quran. Dan M yang ketiga ialah mengeluarkan hukum hakam daripada ayat Al-Quran. Jadi anak-anak ingat 3M. Memahami Al-Quran, menerangkan makna Al-Quran, mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran. Dah boleh tulis dah. InsyaAllah dapat markah penuh. Okey, pengertian yang kedua pula ataupun takrif ilmu tafsir yang kedua ialah ilmu yang membahaskan tentang Al-Quranul Karim dari segi kehujahannya selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sekadar kemampuan manusia. Yang ini pun boleh juga nak hafal.
Tapi dalam periksa lah, kalau dalam periksa dia minta dia satu je. Tapi macam mana pun anak-anak kena tahulah ini adalah pengertian ilmu tafsir. Kalau dia keluar tanya dalam objektif pun kurang-kurangnya tahu ini pengertian ilmu tafsir, bukannya pengertian benda lain. Baik. Okey, ini Ustazah bawakan contoh-contoh soalan yang keluar yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi. Okey, tahun 2011 dia tanya. Okey, kita abaikanlah yang nuzul Quran ni. Kita tak bincang yang ni, kita bincang ilmu tafsir. Okey, nyatakan pengertian istilah berikut ilmu tafsir. Tadi dah hafal 3M kan? Cakap je lah, tulis je lah. Macam sila tulis senang ya. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna dia dan mengeluarkan hukum hakam dan hikmahnya. Okey, begitu juga pada tahun 2017. Minta maaf. Pada tahun 2017, nyatakan pengertian istilah berikut ilmu tafsir. Okey, peruntukan bagi pengertian ini ialah sebanyak 2 markah. Okey, seterusnya anak-anak kita masuk kepada jenis-jenis tafsir. Ada 2 jenis tafsir. Yang pertama ialah tafsir bil ma'thur dan yang kedua ialah tafsir bil ra'yi. Anak-anak biasa tak mendengar perkataan ma'thur. Ma'thurat bisa dengar? Okey, ma'thurat, ma'thur, benda yang datang daripada sumber wahyu. Ya, jadi tafsir bil ma'thur ini ialah apa maksud dia? Kaedah tafsir ini berasaskan kepada perkara yang berikut. Ya, dia ada 3. Yang pertama, dia mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, mentafsir ayat Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tafsir ayat Al-Quran dengan ijtihad para sahabat ridwanullahu alaihim. Okey, manakala tafsir bir-ra'yi, okey, bahasa Arab ar-ra'yi ni pendapat ataupun pandangan, idea boleh juga. Okey, jadi apa yang dikatakan tafsir bir-ra'yi ialah ahli tafsir. Yang ini para mufassirin mentafsir ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Bolehkah tafsir ayat Quran ikut sendiri? Bukan suka hati ya. Ni kalau silap-silap duk buat jadi ahli tafsir ni, musim dia mai lah. Macam musim corona ni dia ada lah buat tafsir sendiri. Waqarna fi buyutihinna tu dia katalah ni perkataan corona. Itu bukan lah. Mereka ni ahli tafsir ni walaupun kita kata menggunakan pendapat mereka sendiri, tapi mereka juga merujuk kepada Al-Quran, hadis dan juga pendapat para sahabat. Cuma tambahanlah ijtihad mereka sendiri dalam isu-isu yang semasa. Baik. Okey, contoh soalan yang keluar dalam SPM 2010. Dia tanya, okey, soalan objektif ni. Pilih ciri-ciri yang berkaitan dengan tafsir bil ma'thur. Okey, anak-anak tadi kita dah tengok ada 3. 1, tafsir ayat Quran dengan ayat Quran lain. Betul tak? Okey, ini betul. Tafsir ayat Quran dengan hadis Rasulullah, ya. Tafsir ayat Al-Quran dengan ijtihad sahabat, ya. Tafsir ayat Quran dengan ijma' ulama ada? Tak ada. Jadi pilihan dia ialah 1, 2 dan 3. Pilihannya ialah A. Okey, SPM 2012. Okey, yang ini dia masuk dekat soalan tanya pengertian. Okey, tafsir bil ma'thur. Apa pengertian dia? Siapa ingat tadi? Okey, ni Ustazah ulang balik. Tafsir bil ma'thur, nak tulis yang ni lah semua. Kena tulis semua? Kena tulis semua. Paling tidak pun kena tulislah 2 daripada 3. Boleh hafal semua, tulis semua. Cantik. Pelajar-pelajar cemerlang dia akan salin semualah. Apa tafsir bil ma'thur? Tulis semua. Kaedah tafsir ini ialah berasaskan perkara yang berikut. Ketiga-tiga ni lah. Tafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Tafsir ayat Quran dengan hadis Rasulullah. Dan tafsir ayat Quran dengan ijtihad para sahabat. Okey, pada tahun 2013, keluar pula tafsir bil ra'yi. Okey, tadi tafsir guna akal. Apa nak tulis? Okey, tulis yang ni juga. Para mufassir mentafsir ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Okey, boleh anak-anak? Baik. Kita lihat pada tahun 2015, dia keluar soalan yang agak tricky.
Dia tanya, nyatakan 4 metodologi yang digunakan oleh tabi'in dalam mentafsir Al-Quran. Jadi anak-anak kena faham, tabi'in ni dia berada ataupun dia hidup selepas Rasulullah. Jadi kalau para sahabat, dia sampai ijtihad mereka sendiri dan dia pun minta 4. Ada berapa metodologi semua dalam pentafsir Al-Quran? Memang ada 4 pun. Satu jawapan diperuntukkan 1 markah lah. Okey. Jadi tulis ke semualah. Mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang lain, mentafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah, tafsir Al-Quran dengan ijtihad para sahabat dan juga mentafsir ayat Al-Quran berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri atau para tabi'in itu sendiri. Okey, boleh anak-anak? Okey. Sekarang kita masuk kepada subtajuk kepentingan ilmu tafsir. Apa kepentingan ilmu tafsir? Okey, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Muslim, apa? Okey, yang pertama dapat mampu mentafsir dengan baik. Yang kedua, memahami metodologi ulama dalam mentafsir Al-Quranul Karim. Yang ketiga, mengelakkan penyelewengan dalam proses mentafsir Al-Quran. Yang keempat, memandu manusia untuk berjaya hidup di dunia dan akhirat. Dan yang kelima, memantapkan akidah, ibadat, akhlak, muamalat dan pentadbiran seseorang. Ini kepentingan seseorang itu menguasai ilmu tafsir. Jadi soalan yang keluar, tentang pelajaran ini ialah, tahun 2012, soalan tanya, nyatakan 4 pendapat anda tentang kepentingan ilmu tafsir kepada umat Islam. Okey, yang kita belajar ada 5, tulis 4. Tapi jika jawapan anak-anak itu ada, kita kata boleh terima, ada roh yang apa saja yang berkaitan dengan ilmu tafsir, maka bolehlah diterima, insya-Allah. Baik, seterusnya pada dalam SPM 2013, soalan objektif. Apakah kepentingan ilmu tafsir? 1, mampu mentafsir dengan baik. Ya atau tak? Okey, ya. 2, memahami metodologi ulama mentafsir Al-Quran. Betul tak? Ya. Okey, memelihara ideologi pemikiran bangsa Arab. Bangsa Arab sajakah? Salah. Dan yang keempat, memantapkan akidah. Betul. Jadi 1, 2 dan 4. Mana pilihan dia? Okey, B. Pada tahun 2017, soalan dia ialah antara berikut yang manakah kepentingan ilmu tafsir? 1, mampu menghafaz dengan baik. Dia nak jadi ahli tafsir, mesti wajib hafal Quran kah? Tak semestinya kan? Bukan. Memantapkan akidah seseorang Muslim, ia mengelak unsur penyelewengan dalam Al-Quran, ia dan memandu manusia menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi pilihannya ialah 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya tahun 2018 nyatakan 2 kepentingan mendalami ilmu tafsir kepada umat Islam. Jadi patah balik tadilah. Anak-anak boleh ambil apa yang berkaitan memantapkan akidah ke, memaknu manusia hidup berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, setahun lepas dia tanya macam tu juga, jelaskan 2 kepentingan ilmu tafsir dalam kehidupan. 1 jawapan memperuntukkan 2 markah. Jadi soalan jelaskan. Bila jelaskan ini jawapan anak-anak perlu ada sedikit uraian lah, dia tak boleh ayat yang pendek. Jadi kalau kita ambil daripada jawapan yang kita senaraikan tadi, contohnya memantapkan akidah dan pentadbiran seseorang bagi mencapai kecemerlangan dalam hidup. Okey. Mengelakkan penyelewengan dalam proses mentafsir Al-Quran supaya menjadi umat yang cemerlang di dunia di akhirat. Okey, macam itulah. Okey, dah belajar kan cara buat huraian? Saya rasa kalau tingkatan 4 memang dah belajar, tingkatan 5 ni pun insya-Allah tahulah menggunakan kata hubung. Baik, okey, seterusnya kita lihat pula syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Yang pertama,
untuk orang nak tafsir Al-Quran, yang pertama dia mesti mahir dalam bahasa Arab. Sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau dia terok dalam bahasa Perancis ke, bahasa Cina ke, tak boleh bahasa Arab, tak boleh tafsir Al-Quran. Dan bila kita kata bahasa Arab ni, dia merangkumi dari segi nahunya, sarafnya. Nah? Okey, yang kedua, mahir dalam ilmu usul fiqh. Mahir dalam, yang ketiga, mahir dalam ilmu fiqh. Yang keempat, mahir dalam ilmu usuluddin. Yang kelima, mahir dalam ilmu balaghah. Yang keenam, mahir dalam ilmu asbab nuzul. Sebab turun ayat. Yang ketujuh, mahir tentang ilmu qiraat. Ini pelajar-pelajar yang belajar kelas kemahiran Quran, insya-Allah mereka tahulah kan apa qiraat. Dan yang ke-8, mahir tentang ilmu nasikh dan mansukh, ayat mana datang dulu, ayat mana kemudian, ayat mana memansuhkan hukum yang terdahulu dan sebagainya. Dan yang ke-9, mahir tentang ilmu hadis dan juga hadis itu sendiri. Okey, antara soalan yang keluar pada tahun 2012, soalan objektif antara berikut yang manakah syarat-syarat untuk menjadi pentafsir Al-Quran? 1, mahir dalam asbabun nuzul. Ya. 2, mahir dalam ilmu tasawuf. Ada tak dalam senarai? Tak ada. Ilmu tasawuf ni ilmu berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, orang yang memilih hidup zuhud tu. Ada kaitan dengan tafsir Al-Quran? Tak ada lah. Yang ketiga, mahir dalam ilmu qiraat. Yang keempat, mahir dalam ilmu balaghah. Jadi pilihannya ialah, jawapannya ialah 1, 3 dan 4. Okey, mana? C. Okey, pada tahun 2016, soalan dia ialah antara yang berikut yang manakah syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran? 1, menguasai ilmu bahasa Arab, betul? Ya. 2, mahir dalam ilmu asbabun nuzul. Ya. Yang ketiga, menghafaz keseluruhan ayat Quran. Perlu jadi penghafaz Quran tak? Tak perlu. Okey, yang keempat, mahir ilmu nasikh dan mansukh. Jadi, pilihan yang tepat ialah 1, 2 dan 4. Jangan silap faham. Hafaz Al-Quran tak semestinya mahir tafsir. Orang tafsir Quran tak semestinya wajib hafaz 30 juzuk. Tapi kalau boleh hafaz dan ahli tafsir, itulah yang terbaik. Baik, pada tahun 2017 juga keluar soalan subjektif, senaraikan 4 ilmu yang perlu dikuasai untuk seseorang menjadi mufassir Al-Quran. Yang tadilah anak-anak boleh senaraikan, mahir dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu qiraat, nasikh dan mansukh dan sebagainya. Dan soalan tahun lepas pun dia tanya, nyatakan 2 syarat untuk mentafsir Al-Quran. Ni kira kacang lah kan, boleh jawab semua, insya-Allah dapat markah penuh semua. Okey, sepintas lalu kita lihat sejarah perkembangan ilmu tafsir. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, apa perkembangan? Okey, apabila Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril, baginda terus menghafaz ayat tersebut. Kenapa baginda terus menghafaz? Kita tahu pada masa itu ayat Quran bukannya turun dalam lembaran-lembaran kan. Tambahan pula Rasulullah SAW, baginda seorang yang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan tidak tahu juga menulis. Jadi baginda hafaz, kemudian baginda mengajar kepada sahabat, disebar kepada sahabat. Kita dah belajar dalam tajuk sebelum ini macam mana ayat Al-Quran disebarkan pada zaman Rasulullah. Macam mana? Siapa ingat? Yang pertama disebarkan dengan bacaan di dalam solat. Yang kedua melalui khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, melalui tadarus Al-Quran antara Rasulullah dengan sahabat, sahabat sesama sahabat dan sahabat dengan ahli keluarga mereka. Dan yang keempat, Rasulullah mengutuskan wakil untuk mengajar Al-Quran ke Madinah. Dan kemudian bila baginda berhijrah ke Madinah, baginda hantar pula Mu'adz bin Jabal untuk mengajar Al-Quran di Mekah. Okey, jadi bagaimana Nabi sebar tu? Bukan setakat baca Al-Quran saja, baginda juga akan beri maksud pengajaran tafsir kepada para sahabat menggunakan ayat Al-Quran yang lain ataupun melalui hadis baginda. Yang ini tafsir bil ma'thur yang kita belajar tadi ya. Okey, kenapa nak kena terang juga kepada sahabat? Sebab walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi tahap kefahaman semua sahabat adalah berbeza. Dia bergantung juga kepada tahap keilmuan mereka dan juga
sejauh mana mereka akrab dengan Rasulullah. Sahabat yang lebih akrab dengan Rasulullah, ikuti macam majlis ilmu, sentiasa bersama Rasulullah, mungkin mereka lebih memahami. Jadi Rasulullah dia tafsir. Walaupun Al-Quran itu memang turun dalam bahasa Arab. Macam kita lah, walaupun ada kenyataan dalam bahasa Melayu, tapi tak semua orang faham yang sama. Okey, secara konklusinya, ilmu tafsir pada zaman Rasulullah ini hanya berkembang melalui lisan. Tidak ada penulisan kitab, tidak ada buku-buku lagi, hanya berkembang melalui berguru 4 mata, kita kata. Talaqi dan musyafahah. Para sahabat dengan Rasulullah, sahabat sesama sahabat dan seterusnya. Okey, kemudian selepas kewafatan baginda, pada zaman sahabat ridwanullahu alaihim, para sahabat mentafsirkan Al-Quran berdasarkan beberapa pendekatan, iaitu mentafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, mentafsir Al-Quran berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi hukum-hukum ataupun ayat-ayat yang mereka tidak mereka mentafsirkan menggunakan ijtihad mereka sendiri. Yang ini yang kita belajar tadi, ulang sekali lagi, inilah yang kita katakan tafsir bil ma'thur. Kemudian datang zaman tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in ialah mereka yang tak sempat jumpa Rasulullah, tetapi sempat berjumpa dengan para sahabat. Jadi mereka ni pun berguru dengan para sahabat dengan cara yang sama, iaitu mereka mendapat ilmu tafsir dengan cara talaqi dan musyafahah. Okey. Dan mereka berpegang kepada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan juga istimbat oleh mereka sendiri berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab. Anak-anak yang belajar syariah, dia belajarlah macam mana istimbat hukum dan sebagainya tu. Mereka ada kaedah-kaedah sendiri. Okey, kalau tak belajar, tak boleh. Bukan boleh baca ayat Quran satu orang bawa kelas hukum dah. Macam-macam hukum dah. Hukum zaman moden ni. Ayat-ayat ditafsirkan dengan ikut sendiri. Corona. Masya Allah. Terror daripada pakar bahasa lagi mereka ni. Okey, terdapat 3 ajaran dan aliran yang terkenal pada zaman tabi'in. Iaitu yang pertama, ajaran dan aliran Ibnu Abbas di kota Mekah. Yang kedua, ajaran dan aliran Ubay bin Ka'ab di kota Madinah. Dan yang ketiga, ajaran dan aliran Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud di kota Iraq. Kemudian datang lagi zaman tabi'in, zaman pembukaan ilmu tafsir. Pada masa ini dah umat Islam pun bertambah ramai, negara Islam pun bertambah luas. Maka untuk memastikan bahawa Al-Quran itu dapat difahami oleh umat Islam dengan lebih baik, jadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah, usaha telah dilakukan untuk menulis ilmu tafsir sebagai satu disiplin ilmu yang berasikan. Okey. Antara tokoh awal yang terlibat dalam menulis ilmu tafsir ialah Yazid bin Harun As-Sulami, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Waqi' bin Al-Jarrah, Waqi' bin Al-Jarrah ni, dan Sufyan bin Uyainah ni, kita tahu mereka adalah tok guru kepada imam mazhab kita, iaitu tok guru pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selepas itu muncul pula beberapa tokoh, kemudian sikit tokoh-tokoh yang menulis ilmu tafsir secara terperinci seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, ni dia buat tafsir Tabari, Al-Hakim dan Abu Bakar bin Mardawai. Okey, antara kitab-kitab tafsir yang terkenal ialah tafsir Ibnu Abbas, tafsir Tabari, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Azhar, tafsir As-Suyuti. Ada 6 ni saja ke? Tak. Kitab tafsir ni banyak, ada lagi tafsir Pimpinan Rahman dan sebagainya, tetapi ini antara yang terkenal. Dan dalam silibus kita tak belajar pun yang terkenal ni. Kita akan membincangkan ada 4 tajuk, 4 buku tafsir yang kita akan belajar, kitab tafsir yang kita akan belajar. Sekejap lagi. Baik, kesan perkembangan ilmu tafsir kepada tamadun manusia. Okey, yang pertama, melahirkan ramai ulama yang mahir dalam ilmu tafsir. Yang kedua, lahirnya disiplin ilmu yang lain seperti ilmu falak, ilmu sains dan lain-lain. Ya, bila manusia mengkaji Al-Quran, banyaklah jumpa ilmu tentang bintang, ilmu tentang geografi, ilmu sains, kejadian siang malam, kejadian manusia dan sebagainya.
Yang ketiga, lahirnya masyarakat yang berilmu dan bertamadun. Bila menguasai ilmu yang banyak, of course lah kan, manusia akan menjadi berilmu dan semakin bertamadun. Okey, ini antara soalan yang berkaitan dengan tajuk tadi. Okey, soalan yang 2010. Terangkan 2 kesan perkembangan ilmu tafsir kepada tamadun manusia. Ini 2010 ya anak-anak. Soalan terangkan. Dia guna kata tugas terangkan. Dia minta 2. Tapi 1 jawapan, 1 markah. Tapi kemudian ini kita faham dah. Terangkan ini, kata tugas ni hak lama dah. Hak baru, terangkan mesti kena ada isi dan huraian. Yang macam ni, kita salin sahajalah. Daripada kesan perkembangan ilmu tafsir ni, pilihlah malaikat ulama, lahir disiplin ilmu yang baru, masyarakat berilmu dan bertamadun. Seterusnya, pada 2014, perkembangan ilmu tafsir telah memberi kesan yang positif terhadap tamadun umat manusia. Jelaskan 2 kesan tersebut. Dia mai kemudian ni jelaskan tadi, 1 jawapan diperuntukkan sebanyak 2 markah. Jadi kena guna ayat yang panjang lah. Salin yang tadi juga. Baik, sub tajuk seterusnya ialah kitab-kitab tafsir dan metodologi kitab tafsir tersebut. Okey, sebagaimana Ustazah janji tadi, jadi kita akan mempelajari 4 buah kitab tafsir. Tadi yang kita senaraikan yang terkenal tu kita tak termasuk dalam silibus kita. Kita belajar dalam silibus kita 4. Yang pertama, kitab tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, tafsir Al-Quranul Hakim. Dan yang keempat, tafsir Fi Dhilalil Quran. Okey, nama pengarang bagi setiap kitab ini kena hafal. Kalau tak hafal, memanglah tak ingat. Ni orang Arab dia biasalah nama dia pun ada laqab, dia ada kunyah. Jadi yang Ustazah highlight merah tu nama dia lah. Kadang-kadang soalan mungkin dia buat keluar nama penuh. Ataupun kadang-kadang dia buat keluar nama pendek. Kena tahu. Okey, tafsir Al-Qurtubi. Pengarang dia Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Okey, Ustazah dalam buku teks kita, dia susun tak macam ni lah. Dia ada pertama Qurtubi Ibnu Katsir, yang ketiga Fi Dhilalil Quran, yang keempat Al-Quranul Hakim. Ustazah susun macam ni supaya anak-anak boleh kelaskan. Okey, 3 yang pertama ini tafsir bil ma'thur. Manakala tafsir Fi Dhilalil Quran satu-satunya kitab tafsir bil ra'yi yang kita pelajari. Tafsir bil ar-ra'yi ataupun tafsir bil ra'yi. Jadi susun macam nilah, susun sebagaimana Ustazah buat ni, kamu boleh buat dalam nota. Okey, supaya senang. Kita nak ingat ni senang sikit kalau kita susun ikut sistem. Okey, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Pengarang dia Imaduddin Abu Al-Fida. Nama dia Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi. Kalau dia keluar Ismail bin Umar bin Katsir, insya-Allah lah tak jadilah tafsir Al-Qurtubi ke apa kan. Sebab nama tak Katsir ni dah ada dah. Kalau dia keluar sekerat Ismail bin Umar. Kalau tak hafal memang tak boleh jawab dengan tepat. Boleh tembak sajalah. Okey, kategori dia tafsir bil ma'thur. Yang ketiga ialah tafsir Al-Quranul Hakim. Jangan pula dikata tafsir Al-Quranul Karim. Mereka mentafsir Al-Quranul Karim, tetapi nama kitab tafsir tu tafsir Al-Quranul Hakim ya. Okey, ditulis oleh Mustafa Abdul Rahman Mahmud, kategori tafsir bil ma'thur, dan kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, nama pengarang dia Asy-Syahid. Bubuh Asy-Syahid ni sebab dia ni dianggap mati syahid. Digantung oleh pemerintah Mesir pada masa itu. Jadi bukan nama dia Asy-Syahid ni. Nama dia ialah Said Qutb bin Ibrahim rahimahullah. Kategori dia ialah tafsir bir ra'yi. Baik. Kemudian kita kena bincangkan metodologi penulisan empat buah kitab tafsir yang kita pelajari tadi. Okey, yang pertama kita lihat tafsir Al-Qurtubi. Ustazah lihat. Okey, ni Ustazah gunakan kata kunci sekali lagi. Kata kunci dia PMR. Apa PMR dulu? Apa dia PMR tu? PMR. P ialah
perawi bagi hadis yang menjadi dalil dinyatakan secara terperinci. Dia dalam tafsir tu, dia ada hadis dan perawi bagi hadis itu dinyatakan siapa dia secara terperinci. Yang kedua, M. M ini merupakan tafsir bil ma'thur. M ni ingat ma'thur. Jadi, dan yang ketiga R. Rujukan pendapat ulama dinyatakan sumber asalnya. P, M, R. Boleh hafal? Duduk ulang-ulang insya-Allah boleh ingat. Yang kedua, kitab tafsir Ibnu Katsir. Okey? Dia punya kata kunci nak ingat, metodologi dia ialah M, A, T, R. Kita ambil yang mudah bagi anak-anak cepat ingat. Mak ra ke mak rempit ke? Ingat mak ra. Ustazah sukalah anak-anak pelajar ustazah kalau kalau tafsir Ibnu Katsir apa? Mak ra ataupun mak rempit. Apa dia M tu? M yang pertama ialah tafsir bil ma'thur. AT digabungkan sebab yang dia punya metodologi dia ialah menyebut ayat. Ini ayat. Kemudian ditafsirkan ayat tersebut. T ni ialah merujuk kepada tafsir dengan cara mudah dan ringkas. Okey. Tengok perkataan mudah, ringkas. Untuk tafsir Ibnu Katsir, anak-anak kena fokus kepada perkataan ringkas ini. Sebab ada satu lagi kitab, dia mudah juga. Tapi dia tak ada ringkas. Okey, bila kamu ingat mat dan ringkas ni, itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Ingat ringkas, tafsir Ibnu Katsir. Dan R ni nak sebut mak R, tak syok kan? Bubuhlah mak ra ke, mak rempit, mak apa sekalipun. Asalkan boleh ingat. Okey, art ini sama juga macam tafsir Al-Qurtubi tadi ialah rujukan. Rujukan hadis, maknanya hadis yang dijadikan rujukan itu dinyatakan sumber asalnya. Dan ada sikit lagi hadis yang dijadikan rujukan dalam kitab ini tidak dinyatakan martabatnya. Martabat hadis ni dia tak nyatalah hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis mauquf ke, hadis dhaif dan sebagainya, tak dinyatakan. Okey, metodologi penulisan kitab tafsir yang ketiga, tafsir Al-Quranul Hakim. Kata kunci dia makna mudah. Nak tulis Rumi boleh, nak tulis Jawi pun boleh. Ustazah tulis Jawi makna mudah. Kalau Rumi ma lah. Ma tu apa? Ma itu ialah tafsir bil ma'thur. Makna, iaitu metodologi dia ialah dia memberi makna ayat diikuti keterangan yang sederhana. Untuk tafsir Al-Quranul Karim, kena highlight perkataan sederhana. Baik, sederhana. Yang tadi kalau tafsir Ibnu Katsir, dia ringkas. Yang ini tafsir ataupun keterangan secara sederhana. Maknanya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu ringkas. Okey, makna ni merujuk beri makna ayat dengan keterangan yang sederhana. Mudah, ia merupakan tafsir pertengahan dan mudah difahami. Ini kadang-kadang ada pelajar dia keliru. Dia keluar tafsir Ibnu Katsir itu mudah dan ringkas. Yang ini kamu ingat tafsir sederhana, tafsir pertengahan. Sederhana. Dia tak panjang sangat, tak pendek sangat. Dia tafsir pertengahan dan mudah difahami. Dan tambahan satu lagi, ia merujuk kepada kitab tafsir yang mu'tabar. Seperti tafsir Al-Maraghi. Baik anak-anak, kita terus kepada kitab tafsir yang keempat. Tafsir Fi Zilalil Quran. Kata kunci dia KRX. Pula KRX. Apa dia K, apa dia R, apa dia X. Okey, K ialah contemporary. Iaitu tafsir ini bersifat contemporary. Bermakna contemporary ni apa? Semasa lah kan. Mudah tu mengikut keadaan semasa. Dengan pendekatan tafsir Haraki. Syahid Said Qutb ni dia pejuang Ikhwanul Muslimin. Jadi tafsir dia pendekatan tafsir Haraki lah. Berkaitan dengan perjuangan mereka. Okey, R ini adalah tafsir bir-ra'yi. Ingat ya anak-anak, tafsir Fi Zilalil Quran satu-satunya kitab tafsir bir-ra'yi dalam pelajaran kita. X ini bahasa orang law lah.
dia tak tulis panjang-panjang. Tidaklah. Itu ialah merujuk kepada tidak. Tidak apa? Okey, tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu fiqh, tidak memasukkan perbincangan tentang cerita Israiliyat dan juga tiada perbahasan unsur bahasa. Okey, jadi X itu merujuk kepada tidak. Boleh tulislah senarai. Tidak ada perbincangan ilmu kalam, tak ada perbincangan ilmu fiqh, cerita Israiliyat dan tiada perbahasan unsur bahasa. Kitab ini juga ditulis berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah di samping bersandarkan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Okey, habis semua. 4 kitab yang kita kena hafal tentang dia punya metodologi penulisan. Okey, jadi Ustazah ringkaskan daripada senarai kitab dan juga dia punya metodologi tadi diringkaskan sebagai ini. Okey, untuk ingat senarai kitab, anak-anak gunakan kata kunci qiyaf. Tak kekutlah, terlupa. Qiyaf, apa dia qiyaf? Nak susun ikut ni. Q Qurtubi, A Ibnu Katsir, A Al-Quranul Hakim, F fi Dhilalil Quran. Susun dulu. Kemudian dalam kepala tu ingatlah. Qurtubi apa? PMR. Ibnu Katsir apa? Ma'ra. Mak rempit. Al-Quranul Hakim, ma makna, mudah. Dan tafsir fi Dhilalil Quran, KRX. Ustazah harap kata kunci ni dapat membantulah anak-anak untuk mudah ingat metodologi penulisan. Sebab ni antara soalan yang glamour lah. Sekali-sekala dia tak keluar. Tapi banyak kala dia keluar. Okey, bukti dia kita lihat. SPM 2011. Okey, dia bubuh kitab tafsir Ibnu Katsir. Antara berikut yang manakah metodologi tafsir kita di atas? Okey, anak-anak siapa yang ingat? Tafsir Ibnu Katsir ni apa kata kunci dia? Okey, Ma'ra. Okey, apa dia Ma'ra? M, tafsir bil ma'thur. Betul? Tafsir bil ra'yi? Salah. Tafsir bil ra'yi ni hanya satu je tadi. Kitab apa? Tafsir fi Dhilalil Quran. 3, merujuk kepada kitab yang muktabar. Itu tafsir apa? Tafsir Al-Quranul Hakim. 4, menyebut ayat dan mentafsir dengan ringkas. Saya ingatkan sekali lagi. Tafsir Ibnu Katsir, ringkas. Ringkas. Jadi 1 dan 4. Boleh? Okey. 2 soalan. 2011 dia keluar tafsir. Soalan untuk kitab tafsir ni 2 soalan. Soalan yang ni, dia tanya tergolong dalam kategori tafsir bil ra'yi. Baca yang ni pun boleh jawab dah. Kitab mana tafsir bil ra'yi? Ada dah jawab tu. Tafsir fi Dhilalil Quran. Betul lah tu. Ditulis berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran Sunnah. Tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, ilmu fiqh dan cerita Islam. X ni. Tidak ni X. Jadi dia KRX. Tafsir fi Dhilalil Quran. Okey, 2012. Masuk lagi keluar pula tafsir Al-Quranul Hakim. Tafsir Al-Quranul Hakim tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quranul Hakim. Anak-anak ingat kata kunci dia apa? Ma makna mudah. Apakah ciri kitab tafsir di atas? Perbahasan tentang unsur bahasa ada kaitan? Tak ada. Penjelasan riwayat terperinci? Tidak. Perbincangan mengenai ilmu kalam pun tidak. Penerangan makna ayat bersifat sederhana tadi. Makna, makna, mudah. Makna ayat dan juga sifat sederhana. Jadi jawapan dia ialah D. Okey, 2012 juga dia keluar soalan subjektif. Tadi dia tanya tafsir Al-Quranul Hakim. 1 soalan lagi. 2 metodologi kitab tafsir Al-Qurtubi. Anak-anak ingat tak tadi? Apa kata kunci dia Al-Qurtubi? P, N, R. Siapa yang tak ingat, tengok slide ni balik. Okey. PMR apa dia? Pilihlah. Dia minta 2. Ya, daripada 3 dia minta 2. Boleh tulis. Baca nah. Okey, seterusnya. SPM 2013. Tafsir Al-Quranul Hakim pula dia tanya. Dia minta 4
Memang ada 4 dan dia minta 4. Sebab tu Ustazah tak suruh hafal sikit-sikit tu. Hafal ke semua? Apa dia? Okey, makna mudah. Kita hafal 3. Tapi dalam buku ada 4. Yang keempat ini merujuk kepada tafsir Mu'tabar lah. Jadi, boleh ingat dah. Tafsir bil ma'thur. Makna, memberi makna ayat diikuti keterangan sederhana. Mudah merupakan tafsir pertengahan dan mudah difahami. Tambah satu lagi merujuk kepada tafsir Mu'tabar. Seperti tafsir Al-Maraghi. Kalau tak boleh ingat tafsir Al-Maraghi ni merujuk kepada kitab tafsir yang Mu'tabar. Dapat 4 markah insya-Allah. Okey, 2014 keluar pula metodologi tafsir kitab Fi Zilalil Quran. Kata kunci apa? KRX. Bagus. Okey, KRX. Tafsir bersifat kontemporari, merupakan tafsir bil-ra'yi, tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, ilmu fiqh, cerita Israiliyat dan ditulis berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dia minta berapa tadi? Dia minta 2 aja. Jadi hanya pilih 2. Nak tulis lebih pun tak apa. Okey, SPM 2016. Persamaan antara tafsir Al-Qurtubi dengan tafsir Al-Quranul Hakim. A. Dimulakan dengan makna dan memberi keterangan yang sederhana. Ni tafsir apa? Tafsir Al-Quranul Hakim. B. Tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Betulkah dua-dua ni tafsir bil ma'thur? Ya, betul. C. Bersifat pertengahan, mudah difahami. Tafsir apa? Tafsir Al-Quranul Hakim. Pendekatan tafsir berbentuk haraki. Tafsir Fi Zilalil Quran. Jadi mana pilihan jawapan? Tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Dua-dua ni tafsir bil ma'thur. Kemudian 2017 soalan nyatakan 2 metodologi kitab tafsir Ibnu Kathir. Sekali lagi mat rempit. Yang tak ingat Ustazah ada ulang lagi. 2-3 kali tengok insya-Allah lah. Habis tuition kita malam ni semua pakai hafal insya-Allah nah. Apa dia? Mat rempit, ma'thur menyebut ayat diikuti tafsir dengan cara mudah dan ringkas. Rujukan hadis dinyatakan sumber asal. Baik. Soalan 2018. Dia bagi stimulus dia tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Mentafsir dengan cara mudah dan ringkas. Hadis digunakan dinyatakan sumber asal. Okey, ma'thur tolak terus tafsir bil ra'yi lah, iaitu tafsir Fi Zilalil Quran, pangkah terus. D ni bukan jawapan dia. Kalau pergi jawab D juga memang ada masalah. Okey, kemudian tafsir dengan cara mudah dan ringkas. Saya kata tadi, kalau tafsir yang ada ringkas ni tafsir apa? Ibnu Kathir. Okey, hadis yang digunakan dinyatakan sumber asal. Jadi pilihannya ialah tafsir Ibnu Kathir. Soalan 2018 juga. Ini soalan, dia macam tricky lah. Jelaskan 2 cara anda dapat mengenal pasti kitab tafsir Zilalil Quran sebagai kitab tafsir bil ra'yi. Okey, sebenarnya dia nak tanya metodologi juga. Dan dia nyatakan dalam cara macam ni, dia minta 2. Tapi kat sini anak-anak tak boleh ambil dah satu tu tafsir bil ra'yi sebab ada dalam soalan. Okey, kita lihat. Okey, tafsir Fi Zilalil Quran, KRX. R ni tak boleh ambil. Sebab soalan tadi dia dah nyatakan dalam soalan tafsir bil ra'yi. Jadi boleh ambil tafsir bersifat kontemporari. Boleh ambil X. Tidak memasukkan pembincangan tentang ilmu kalam, ilmu fiqh, cerita Israiliyat. Boleh juga ambil ditulis berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Fahim tum? Aywa. Okey, tahun lepas soalan keempat, soalan objektif. Antara yang berikut, yang manakah persamaan antara tafsir Qurtubi dengan tafsir Ibnu Kathir? Macam ulang kan? Okey. Tergolong dalam tafsir bil ra'yi. Ni pangkah siap-siap lah. Tafsir bil ra'yi tadi Ustazah ulang lagi. Tafsir bil ra'yi ada berapa buah kitab? 1 je. Tafsir apa? Tafsir Fi Zilalil Quran. Okey, tafsir ni pendekatan berbentuk haraki pun tafsir Fi Zilalil Quran juga. Tafsir bersifat kontemporari pun tafsir Fi Zilalil
Quran. Tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Itulah jawapan dia. Ni macam soalan nak bagi free lah. Kalau tak boleh jawab, wallahu alam. Okey, dan kita lihat juga ada beberapa soalan yang berbentuk KBKK dan juga KBAT. Soalan 2013, soalan ni KBKK. Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mentafsir isi kandungan Al-Quran kepada para sahabat walaupun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Tadi Ustazah jelaskan dah kan? Cadangan jawapan lah. Yang pertama sebab darjah kefahaman antara sahabat adalah berbeza. Yang kedua, supaya para sahabat dapat memahami tafsir Al-Quran dengan lebih tepat selaras dengan kehendak Allah. Kita tahu kemampuan manusia ni kadang-kadang cakap lain, dia faham lain. Macam itulah. Jadi bila Rasulullah yang terangkan, of course lah dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap tu sebenarnya adalah wahyu. Baik, soalan 2017, soalan kebat. Ni tak silap Ustazah bermula kebat tahun 2016. Jadi soalan 2017 ni kebat. Tapi masa ni dan format dia sedikit berbeza daripada sekarang lah. Stimulus dia tidak dinyatakan secara jelas. Tapi ni stimulus. Tafsir Al-Quran bermula sejak Al-Quran diturunkan dan berkembang hingga sekarang. Huraikan kesan yang akan berlaku jika usaha mentafsir Al-Quran tidak dilakukan oleh para ulama mufassir. Yang ni boleh fikirlah. Kalau ulama mufassir tidak melakukan usaha mentafsir Al-Quran, apa akan jadi kepada kita sekarang? Okey, cadangan jawapan. Isi. Okey, soalan kebat ni kalau Ustazah ajar pelajar Ustazah buat kotak. Senang. Kotak itu ada 5 isi huraian lengkap, dalil dan juga rumusan. Pasal apa Ustazah sampai 5? Tak boleh ke isi huraian, dalil, rumusan? Boleh juga. Tapi kadang-kadang ada situasi pelajar dia tak ingat dalil. Dan ada soalan kadang-kadang dia tidak berkehendakkan dalil. Bila kita minta dalil, dalil ni mesti ayat Quran ataupun maksud ayat Quran ataupun hadis ataupun maksud hadis. Ataupun kata-kata hikmah bahasa Arab yang masyhur sahaja. Kalau tak boleh yang tu, ada soalan yang boleh terima huraian lengkap. Bukan semua. Ada soalan yang minta memang nak dalil. Jadi buat macam ni insya-Allah ada peluang untuk anak-anak dapat 4 markah. Okey, cadangan isi. Umat Islam tidak akan dapat memahami ayat Quran yang dibaca. Siapa? Kerana tidak semua orang memahami bahasa Al-Quran tanpa tafsir yang tepat. Kesannya manusia akan sesat dan banyak ilmu dalam Quran tidak dapat diterokai. Dalil dia, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau tak reti tulis ayat Quran, boleh tulis maksud dia. Maksud dia kitab Al-Quran ini yang tidak ada surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang itu boleh guna banyak tempat Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau boleh belajar, berlatihlah. Yang tak boleh tu berlatih bagi boleh tulis dalil ni. Tak boleh juga hafal dia punya terjemahan ini dengan sempurna, insya-Allah. Okey, rumusan. Oleh itu kita hendaklah bersyukur dan berterima kasih kepada ulama tafsir yang telah membukukan kitab tafsir untuk rujukan kita sehingga kini. Okey, soalan terakhir 2019, soalan kebat juga yang ni tahun lepas. Perkembangan ilmu akli pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah meliputi ilmu falsafah, mantik, astronomi, kejuruteraan, matematik dan sains. Soalan, bagaimanakah anda dapat mengaitkan ilmu tafsir sebagai pemangkin kepada perkembangan ilmu di atas? Okey, boleh jawab insya-Allah. Macam tu jugalah, buat kotak, tulis isi, huraian lengkap, dalil, rumusan. Buat kotak ni bagi memudahkan anak-anak kenal pasti nak tulis tang mana dan juga memudahkan pemeriksa memberikan markah. Okey, isi dia, Al-Quran adalah kitab yang lengkap yang mengandungi pelbagai ilmu. Huraian seperti ayat yang menceritakan tentang kejadian siang dan malam, kejadian manusia dan lain-lain. Huraian lengkap, dengan mengkaji ayat-ayat Quran, manusia menemui pelbagai ilmu baharu seperti ilmu falak, ilmu sains, geografi dan lain-lain. Dalil, ambil patah baliklah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada sebarang keraguan padanya. Okey, surah Al-Baqarah tu ayatnya kedua.
dan rumusan. Justru itu jelasah ilmu tafsir jika diterokai dengan mendalam membolehkan kita menguasai pelbagai ilmu yang lain. Okey. Sekadar itulah perkongsian Ustazah pada malam ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okey, jadi sedikitlah kata-kata akhir sempena kita berada di dalam musim PKP dengan diuji oleh COVID-19. Silalah patuh kepada arahan pemerintah dan tingkatkanlah amal ibadat kita kepada Allah, sebab sebenarnya Allah menguji kita untuk mendekatkan kita kepadanya. Jadi untuk itu kita sama-sama mengaminkan doa ini. Anak-anak, selepas ini Ustazah akan kongsikan kod untuk kita sama-sama menjawab soalan kuis secara live. InsyaAllah anak-anak akan rujuk kepada mesej di dalam Facebook Suara Sunnah ini untuk kita sama-sama berkuis. Baik, pesan akhir, duduk di rumah, putuskan rantaian COVID-19, kita jaga diri, Allah jaga kita. Tawakal kepada Allah, insya-Allah kita selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.